Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Subang Jaya, yang saya hormati juga Ustaz Muhammad Syafiq bin Badrul Azlan, pengurus Masjid As-Salam Puchong Perdana, yang saya hormati juga ahli-ahli Majlis Bandaraya Subang Jaya, pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, sempena majlis bacaan Yasin dan doa selamat sambutan ulang tahun ketiga MBSJ tahun 2023, dan seterusnya dapatlah kita bertatap muka untuk membincangkan satu tajuk seperti yang telah diwar-warkan, iaitu Bandaraya Madani. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah, pada tanggal 20 Oktober tahun 2020 telah lahirlah sebuah majlis bandaraya terbaru di negara kita. Ketika itu ia adalah bandaraya yang ke-17 di Malaysia, selepas daripada Seremban dinobatkan sebagai bandaraya ke-16 pada 1 Januari tahun 2020. Itulah dia Majlis Bandaraya Subang Jaya, yang selepas kelahirannya lahirlah pula Bandaraya Pasir Gudang pada 22 November tahun 2020, dan pastinya Bandaraya Kuantan pada 21 Februari tahun 2021, dan baru diisytiharkan oleh Menteri KPKT Bandaraya Klang 26 Julai 2023 akan dimasyhurkan pada Januari 2024. Alhamdulillah, hari esok genaplah usia Majlis Bandaraya ini 3 tahun. Dan Bandaraya Subang Jaya ini menjadi kebanggaan kita, khususnya bagi rakyat negeri Selangor, sebab Selangor sekarang memegang rekod memiliki bandaraya terbanyak di Malaysia. Di Malaysia kita ada 20 bandaraya, 4 duduk di Selangor: Talin Jaya, Shah Alam, Subang Jaya, dan next Kelang. Johor dengan Sarawak ada 3 majlis bandaraya. Pulau Pinang ada 2, dan ada 1 untuk Sabah, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak dan Terengganu. 2 negeri belum ada bandaraya. Pertama Kelantan, yang kedua Perlis. Hadirin hadirat sekalian, balik kepada tajuk Bandaraya Madani kita. Istilah Madani ni jangan kita allergic.
Kau ada yang alergik macam gatal telinga apa, tak payah. Ini istilah madani, ini istilah agama, dia bukan istilah politik. Madani ini nisbah kepada Madinah Al-Munawwarah. Jelas. Perkataan madani disandarkan kepada Madinah Al-Munawwarah. Di mana Madinah Al-Munawwarah? Di Madinah, di Arab Saudi sekarang. Kalau kita tengok dalam disiplin pengajian Islam, perkataan madani ini banyak digunakan. Sebagai contoh, kalau kita mengaji Quran, kita belajar tentang qiraat. Qiraat ni dia ada beberapa bacaan di dalam qiraat yang dihimpun oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Matan Asy-Syatibiyah. Ulama-ulama dalam bidang qiraat ni ada ramai. Antaranya Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Ini orang Mekah. Dia orang Al-Makki. Makki itu maknanya Mekah, bukan Makki Hamun, tak. Mekah, Makki dia panggil. Anak murid dan juga perawinya nama Al-Bazi dengan kumbul. Ada juga ulama namanya Imam Abu Amru Al-A'la Al-Basri. Al-Basri maknanya daripada Basrah di Iraq, bukan Basrah di Kuantan, itu lain. Al-Basri di Basrah di Iraq. Anak murid dan perawinya nama Ad-Duri dengan As-Susi. Ada ulama nama Imam Ibnu Amir Abdullah bin Amir Ad-Dimashqi. Itu orang Damsyik, Damascus di Syria. Anak murid dan perawinya bernama Hisham dengan Ibnu Zakwan. Ada ulama namanya Imam Asim atau Abu Bakar Asim Al-Kufi. Kufi maknanya Kufah, asal daripada Kufah di Iraq. Anak murid dan perawinya nama Syu'bah dan juga Hafs. Ada bacaan Imam Hamzah bin Habib Al-Kufi, juga orang Kufah. Anak murid dan perawinya nama Khalaf dan Khalad. Ada bacaan Imam Al-Kisai, Imam Al-Kisai Al-Kufi juga. Dia ini Abu Hasan Ali Hamzah Al-Kisai. Dia anak murid dan perawi nama Abu Haris dengan Ad-Durri. Dan ada bacaan Nafi' bin Nu'aim Al-Madani. Kan perkataan Madani itu. Kenapa nama dia Madani? Kerana dia orang Madinah. Anak murid dan perawinya nama Qalun dan juga Warash. Soalan kuis. Kita di Selangor, kita di Malaysia, bacaan Quran kita ikut mazhab mana? Ulama mana yang kita pegang? Ini tak ramai orang tahu. Mazhab fiqh kita tahu Syafi'i, tapi bacaan Quran tak ramai orang tahu. Kita di Selangor, kita di Malaysia menggunakan bacaan Imam Asim ataupun Abu Bakar Asim Al-Kufi. Muridnya dan perawinya nama Syu'bah dan juga Hafs. Kenapa kita memilih bacaan Asim? Kita panggil qiraat Asim, riwayat Hafs, Thoriq, Syatibi. Apa sebab? Kenapa tak gunakan 6 jalur yang lain? Pada pandangan kita, bacaan Hafs ni paling mutawatir, paling tepat sekali. Sebab Hafs dia berguru dengan Asim. Asim pernah talaki dengan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki depan 5 sahabat besar Nabi. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan 5 orang ini pernah baca depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan kita mutawatir, bertingkat-tingkat sampai ke lidah Nabi yang mulia. Jadi itu premis kita. Kalau ada tuan-tuan nak buat bacaan Imam Hamzah bin Habib, silakan. Tapi kalau makmum mufarakah, jangan salahkan kami. Sebab bacaannya begitu berbeza sekali dengan kita. Jadi, Nafi' bin Nu'aim Al-Madani. Dia ulama orang Madinah. Sama juga ada seorang tabi'in bernama Umarah bin Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari Al-Madani. Juga ada tabi'in namanya Al-Madani. Kenapa namanya Al-Madani? Kerana dia orang Madinah. Ada satu riwayat dia pernah bercerita, sami'tu Umar Al-Khattab yaqulu li abi ma yamna'uka an taghrisa ardaka. Saya pernah dengar Umar Al-Khattab beletir kepada ayah saya. Dia kata kepada ayah saya, apa yang kau ni malas sangat menanam pokok dekat tanah kau? Kau banyak tanah, so kau malas tanam pokok. Faqala lahu abi. Ayah saya pun jawab kepada Umar, ana syaikhun kabirun amutu ghadan. Kata ayah dia, Umar, aku ni dah tua, esok dah nak mati lah. Kalau aku tanam pokok hari ni tak sempat hasil, beruk pun tak sempat ambil buah tu, mati dulu aku je, tak sempat nak jaga.
Lalu Umar pun beletih, "A'zim 'alaika lataghrisannaha." Lalu Umar pun kata kepada dia, "Engkau mesti tanam. Jangan malas, tanam pokok." Dia beletih kepada ayah dia. Jadi itu tabi'in namanya al-madani. Kalau kita mengaji Quran juga, kita kenal dengan ayat-ayat Quran dipanggil ayat madaniyah. Apa makna ayat madaniyah? Dia Al-Quran ada dua kategori surah. Pertama surah Al-Madaniyah, satu lagi Al-Makkiyah. Apa beza Makkiyah dengan Madaniyah? Umumnya surah-surah yang Makkiyah dia bermula dengan ya ayuhan nas. Tapi kalau Madaniyah biasanya mengandungi ya ayyuhalladzina amanu. Ini satu contoh sajalah. Dalam Quran bilangan surah Makkiyah, surah yang turun di Mekah ada 86 surah. Ini khilaf, ada yang kata 82. Ayat surah yang Madaniyah yang turun di Madinah ada 28 surah. Ada yang kata 20. Kenapa khilaf? Sebab ada 12 surah yang ulama tidak sependapat untuk memasukkannya sebagai surah Madani. Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, Surah Saf, Taghabun, Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Az-Zilzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini saja khilaf. Tapi istilahnya tadi adalah Madinah Al-Munawwarah. Sebab itulah kita dalam membangunkan bandar ini, tak kira Subang Jaya ke Petaling Jaya ke Kelana Jaya, apa jaya-jaya lah asalkan ada, kita nak bangunkan bandar kita ini sebagaimana Madinah Al-Munawwarah. Itu cita-citanya. Kita nak membentuk bandar kita ni sebagaimana Madinah berjaya menjadi sebuah bandar yang bercahaya sampai sekarang. Sebab itu dalam konteks pembangunan bandar di Madinah, ianya sangat mustahak. Pembangunan bandar ni benda mustahak. Dalam perspektif Islam, perancangan bandar ini adalah manifestasi manusia kepada kehidupan dan alam sekitar dia. Bagaimana dia merancang bandar, kita boleh nampak hubungan dia dengan alam sekeliling dia. Sebab itu dalam Quran menceritakan antara tokoh-tokoh hebat merancang bandar, antaranya Siti Hajar. Sebab itu town planner ramai perempuan. Apa sebab? Kerana perancang-perancang bandar ni asal dulu orang perempuan. Tengok Makkah Al-Mukarramah. Siapakah town planner pertama Makkah Al-Mukarramah? Yang merancang pembangunan Mekah adalah Siti Hajar. Siti Hajar. Siti Hajar ni isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah seorang isteri lah kepada Nabi Ibrahim. Ada masalah lah bila poligami ni ada isu dengan madu. Jadi Siti Hajar ni telah diasingkan oleh Nabi Ibrahim ke sebuah penempatan yang baru. Tempat itu padang pasir yang gersang, tandus, tak ada pokok, tak ada apa-apa. Ketika diletakkan Siti Hajar di situ, Siti Hajar bersabar. Bayangkanlah bawa isteri dan anak kecil duduk satu kawasan padang pasir yang tak ada pokok, tak ada apa-apa. Ketika dia ditinggalkan situ, Siti Hajar ni begitu sabar sekali. Kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan mereka tanpa sebarang memberikan kata-kata semangat apa tak ada. Sehingga kan Nabi Ibrahim hanya doa kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah tinggalkan zuriat keturunanku di tempat ini, di lembah ini, di tanah suci ini yang tidak ada tanaman padanya. Ini Allah rekod dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37. Lama ambil gambar. Lama sangat berdiri. Segan pula lah cakap asal. Ketika diletakkan Nabi Ibrahim oleh Nabi Ibrahim isterinya di situ, Siti Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim, "Bang, abang nak tinggal kami begini je ke?" Nabi Ibrahim berjalan tak pandang belakang. Siti Hajar tanya kali kedua, "Abang nak tinggal kami macam ni je ke?" Nabi Ibrahim tak pandang pun. Siti Hajar bijak, dia tukar soalan. "Bang, Allahu amaraka bihadza?"
Abang Allah ke yang perintahkan tinggal kami di sini? Barulah Nabi Ibrahim pusing. Ya, Allah yang perintahkan. Dan jangan tanya aku kenapa. Aku ni hanya taat, never say no kepada Allah Ta'ala. Ni perancang bandar pertama. Dia susun daripada awal. Sehingga jadi Zam-Zamnya kota yang besar. Hebat. Tokoh-tokoh lain yang terkenal antaranya, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, khususnya kawasan Masyair, kawasan buat haji, kita boleh tengok ada projek Ain Zubaidah. Projek Ain Zubaidah ni pipe panjang untuk menyalurkan air kepada jemaah haji yang sedang wukuf. Air itu begitu panjang, 1200 tahun dulu dah orang buat pipe itu. Dia panggil projek Ain Zubaidah. Saliran air sepanjang 38 kilometer dari Wadi Nu'man ke Al-Aziziyah. Zaman dia masa itu, 1 dinar bersamaan 10 gram emas, lebih kurang dalam 24 karat. Jadi projek Ain Zubaidah itu saja menelan belanja 1.7 juta dinar. Bayangkan, dia ni isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid zaman Abbasiyah. Bandar dapat membantu pembangunannya mencipta hubungan manusia dengan Allah. Adakah pembangunannya mencipta hubungan manusia dengan manusia? Adakah pembangunannya mencipta hubungan manusia dengan alam sekitar? Sebab itu Ibnu Khaldun ni dia banyak mengkaji sosio budaya. Kata Ibnu Khaldun, kita nak merancang bandar ini, kita mesti tengok banyak perkara-perkara yang kait dengan hal-hal keagamaan ini. Sebab itu kata Ibnu Khaldun, bandar secara umum ada 4 jenis. Apa juga bandar? Pertama, bandar yang asal dari tempat perkemahan askar. Askar perang buat kemah di situ, akhirnya kekal jadi bandar. Antaranya adalah Fustat. Fustat ni di mana? Old Cairo di Mesir. Kairah, bandar Kairah lama nama Fustat. Ada bandar yang berasal dari kubu pertahanan. Nak perang buat kubu, habis perang kekal kubu itu lalu jadi bandar. Antaranya Rabat di Maghribi ataupun Monastir di Tunisia. Ini asalnya kubu. Ada bandar yang merupakan tempat pertapaan ataupun tempat pusara wali-wali. Orang-orang saleh meninggal ke bumi situ, lama-lama jadi bandar. Sebab pengikut dia nak duduk dekat kubur tok guru dia. Antara yang terkenal Karbala dengan Mashhad ni di Iran. Ada pula bandar yang dipanggil bandar Amirin. Apa makna bandar Amirin? Bandar diraja, yang asalnya tempat raja berehat, raja bercuti musim panas. Akhirnya jadi tempat bandar diraja. Contohnya kalau di negara Arab, Damsyik. Damsyik ini zaman Umayyad. Dia adalah bandar tempat rehat raja-raja Umayyah. Ataupun Baghdad. Baghdad itu adalah bandar tempat berehat zaman Abbasiyah. Kita di Malaysia ada tak bandar diraja? Banyak. Kalau Perlis, mana bandar diraja ni? Arau. Arau ni terkenal lah. Arau sila duduk, Arau sila duduk, Arau. Arau yang terkenal lah. Dia bandar diraja. Arau sila duduk, Arau. Itu selalu kita dengar dalam YouTube lah. Perak, apa bandar diraja dia? Kuala Kangsar. Selangor, apakah bandar diraja dia? Kalau orang Selangor tak ada jawab, berhenti je lah jadi orang Selangor. Pindahlah duduk mana-mana, buat malu. Mana bandar diraja Selangor? Ada yang jawab Shah Alam. Letih. Bandar dirajanya Kelang. Sebelum Kelang, manakah bandar diraja Selangor? Jugra. Negeri Sembilan ada bandar diraja. Di mana? Mana dia punya bandar diraja dia? Seri Menanti Kuala Pilah. Bukan Rembau lain. Pahang, semua orang kenal lah bandar diraja dia. Pekan, bandar diraja. Kedah, mana bandar diraja dia? Anak Bukit, dia Alostar. Johor, mana bandar diraja Johor? Sokong bola bagi nak rak, bandar diraja Johor, tak tahu. Mana bandar diraja Johor? Johor Baru Ustaz, Johor Baru. Letih lah korang. Johor Baru, Johor bandar dirajanya Bandar Maharani. Di mana? Muar. Bukan Muar. Sebelum Muar, bandar dirajanya adalah Johor Lama di Kota Tinggi.
Kelantan. Mana Kelantan? Bandar dirajanya mana Kelantan? Kobangkrian. Sebab itu asal usul bandar, kata Ibn Khaldun. Maka kalau kita tengok dalam Islam, membina bandar ni benda serius. Dia bukannya, kita dah jadi bandaraya, buat je lah kedai orang nak berniaga. Tak, dia mesti dirancang. Kita ambil contoh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Umar Al-Khattab, beliau telah mewujudkan satu sistem pentadbiran, dia panggil Al-Amsar. Al-Amsar ni center kepada pentadbiran. Mesti ada HQ dia supaya tidak berterabur. Dan HQ-nya itu center di Madinah. Dan dia buat pula banyak center-center di bandar-bandar besar. Selain Madinah, dia ada buat di Al-Jabiyah, dia ada buat Al-Jawatah, di Kufah, di Basrah, di Fustat. Kemudian dia tambah lagi sampai ke di Kairawan, di Qazwan Ardabil. Ardabil ni dekat Iran sana. Ada cawangan dia. Di Marwah, maknanya contoh Majlis Bandaraya Subanjaya. Ofisnya di Subanjaya. Tapi dia ada juga di Puchong ni satu pejabat dia. Untuk orang di sebelah Puchong, sampai Batu 14, sampai ke belah sana, datang ke sini untuk buat urusan. Tak perlulah nak bayar apa-apa, pergi sampai ke Subanjaya. Tapi sekarang ni dah tak ada, online dah semua lah. Mana ada nak pergi-pergi pejabat lah. 2025, kaunter semua tutup. Itu arahan dah ya. Kita dah ada arahan, semua digitalisasi. Semua digital. Tak payah pergi kaunter-kaunter habis karen ni. Semua digital. Tahun 2025, tahun 2030, perkhidmatan kerajaan 100% digital. Dah tak ada lagi pergi kaunter. Jadi orang bertugas di kaunter pun kita kena fikir daripada sekarang nak hantar dia ke mana lepas ni. Dok store ke mana yang patut lah. Dah tak ada kaunter lagi dah. 2030, rakyat Malaysia yang tak erti digital diiktiraf sebagai buta huruf. Ada satu kad OKU dia dapat. Anda katalah, tuan ini kena cek kita online je. Saya tak erti. Tu boleh dapat kad. Boleh dapat kad buta huruf. Tahun 2030 sempat lagi lah untuk nak belajar lagi. Zaman Umar Al-Khattab, setiap amsar itu dia buat khittah. Khittah ini macam satu kawasan perumahan. Setiap khittah, rumah-rumah mesti ada fina. Fina ni halaman di tengah. Dia rumah orang Arab, perumahan dia beza dengan kita. Dia buat macam sistem sekolah kita. Tengah tempat perhimpunan, keliling tu bangunan tempat belajar. Tengah tu kosong, fina dia panggil. Di situ kadang ada orang sekarang dia buat kolam, water fountain, tapi mesti ada ruang di tengah supaya orang di situ boleh berkumpul, buat program, ada aktiviti, nak buat sukan dan sebagainya lagi. Dan setiap amsar itu Umar arahkan mesti ada kemudahan. Number one, masjid mesti buat. Yang kedua, mesti darul qaid, ada tempat jaga dan ada sahan. Sahan ni mesti ada tempat untuk budak-budak bermain. Dan zaman Umar Al-Khattab juga dia amat menitik beratkan kepada infrastruktur jalan raya. Di zaman Umar Al-Khattab, di sebelah utara Madinah, beliau bina 5 batang jalan utama. Dipanggil Manahijuhal Uzma. Arah ke Mekah, arah kiblat ada 4 jalan dia buat. Arah timur ada 3 jalan. Arah barat ada 2 jalan. Dan jalan yang dia buat memang ikut spek JKR betul lah. Lebar jalan 40 sampai 60 zirak. Boleh muat 2 ekor unta. Laluan jalan dia. Beliau juga bina jalan-jalan kecil. Manahij Danuha. Luasnya 20 sampai 30 zirak. Dan juga dia buat Al-Aziqah. Buat lorong-lorong sebesar 7 zirak. Sepanjang jalan pula dia pastikan bina marbat. Marbat ini kalau istilah kita R&R lah, tempat orang berhenti, musafir berhenti. Jadi benda ini dah dimulakan daripada dulu lagi, merancang pembinaan bandar. Cuma Ibn Khaldun, kalau saya nak kongsikan pada malam ini, dia mengatakan pada kita, kedudukan susunan bandar itu sepatutnya menjadi kamuflaj. Kamuflaj untuk keselamatan diri dari pengintipan pihak luar. Saya ambil contoh. Tuan-tuan kalau buka Google Map sekarang, tunjuk lokasi tuan-tuan di Masjid As-Salam Puchong ini, Google Map punya gambar clear betul. Siap dengan bumbung, orang meniaga bubur ada, sate ada, semua ada. Semua nampak. Kita tidak ada camouflage.
penghalang untuk satelit di luar memandang kita. Kita di langit ni tuan-tuan ada 4,256 satelit yang sedang mengorbit. Ada 1,419 sedang aktif beroperasi. Amerika ada 576 satelit, China ada 181 satelit, Rusia ada 140 satelit, United Kingdom ada 41 satelit, Eropah ada 36 satelit. Ini semua yang direkodkan. Dan 345 satelit dikenal pasti adalah satelit pengintipan, khas untuk Skodeng saja. Tuan-tuan type Balai Polis Puchong, Google Map, clear nampak segala kubu, segala kereta, segala motor polis semua nampak. Tidak selamat. Google Map ni untuk gunaan awam, bukan ni militeri punya. Bayang kalau militeri punya. Saya ingat lagi sharp gambar sampai plate tu dia boleh nampak. Yang dibagi kita ni, yang teknologi sampah-sampah je bagi kita ni. Yang teknologi military grade lebih tepat lagi. Sebab itu kalau kita pergi ke Singapura, mereka akan tanam pokok besar-besaran di Singapura. Mereka tanam pokok saga, pokok takoma. Pokok takoma ni pokok trumpet, Senegal mahogany ataupun broadloader mahogany. Tuan-tuan daripada Changi Airport nak masuk ke bandar, sekeliling tu semua pokok besar. Apa sebab? Selain menyejukkan Singapura, walaupun cuacanya sama dengan kita, tapi sejuk dia lebih sikit sebab banyak pokok. Tujuannya juga adalah camouflage, menghalang orang atas menengok apa yang ada di bawah. Tuan-tuan buka lah peta Singapura, nampak atau tidak? Tak nampak. Dia kanopikan negara dia dengan pokok-pokok yang banyak. Adapun kita tak ada. Siap tulis pula atas bumbung kilang apa. Banyak kalau tuan-tuan naik kapal terbang lalu ada kilang-kilang siap tulis nama kilang di atas bumbung. Kita boleh baca pula lah kilang ni senang sangat nak melembak pada atasnya. Itu pesanan daripada Ibn Khaldun. Jadi Subanjaya ni cerita akan datang lah. Kalau kawasan-kawasan keselamatan, mana tempat-tempat sensitif yang berkaitan dengan pertahanan negara, keselamatan, perisikan, tempat-tempat VIP, itu eloklah dipandang supaya tak terlalu terbuka sangat. Bukan di depan, di atasnya itu. Jangan sampai orang boleh tengok semua perkara. Kalau rumah Perdana Menteri, si Perdana tu, nampak semua bilik di mana, mana tempat parking kereta, semua ada. Banyakkan pokok. Ini nasihat Ibn Khaldun. Maka balik kepada agama kita tadi, merancang bandar ni tugas mulia. Sebab itu kita semua kena berterima kasih kepada rakan-rakan kita di semua pihak berkuasa tempatan Majlis Bandaraya ini. Sebab mereka ni adalah warga yang merancang tata kota, pembinaan bandar-bandar kita. Tanpa mereka, kita akan jadi tempat yang tidak menyeronokkan. Sebab itulah satu-satunya profession yang broadly based discipline, meliputi kepakaran pelbagai bidang, daripada strategic planningnya, development plannya, dari segi urban designnya, dari segi environmental, social impact assessment, land use planning, yang kesemuanya berkaitan dengan perancangan perumahan, kawasan perniagaan, pembangunan industri, heritage planning, tourism planning, perancangan sosial. Siapa yang fikir benda-benda ni semua? Pihak berkuasa tempatan. Kita ucap terima kasih pada mereka. Sebab bukan senang nak membangunkan sebuah bandar. Kerana bandar bila dah dibangunkan, kepesatan mahal harganya. Kepesatan ini akan menimbulkan banyak isu. Macam kita duduk di Puchong tahun 2023, bandingkan tahun 2003, bandingkan tahun 1993, bandingkan tahun 1983. Sudah pasti perubahan yang ada sekarang menyesakkan napas kita. Pembangunan bermakna akan ada kesesakan lalu lintas, masalah isu pengangkutan awam, kemiskinan bandar, isu kekurangan kemudahan infrastruktur, isu penggunaan sumber tenaga, isu urus tadbir bandar dan macam-macam. Pembangunan menyebabkan kita jadi sibuk. Saya malam ni nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya tak pernah bercerita benda ni, tapi dah ada di sini saya berceritalah. Saya dengan Puchong ni, saya sangat bernostalgia dengan Puchong. Mengenang old Puchong boleh mengalirkan air mata.
Saya dulu duduk di Puchong. Saya duduk di kampung Kenangan Batu 13 Puchong. Saya sangat mengenali Puchong. Saya lama di Puchong tahun 80-an. Adik-beradik saya 2-3 orang lahir di Puchong. Saudara mara saya berapa ramai ke bumi USJ 22 tu berlambak. Puchong ni dulu tuan-tuan jauh. Tempat gym bertendang. Tak ada orang nak duduk Puchong. Agak orang Puchong zaman tu pergi Minang anak orang tak ada, agak jauh sangat Puchong ni. Saya ingat lagi dulu kalau daripada bus stand Kelang ataupun daripada PJ State ke Old Town ke, kalau tahan teksi dia tanya nak pergi mana, mau pergi Puchong. Dia tak nak hantar. Sebab dulu nak masuk ke sini, wah, memang estate betul, tak ada orang nak hantar. Macam saya dulu duduk di Batu 13. Batu 13 ni penempatan tepi Sungai Kelang. Maknanya ada beberapa buah kampung lah. Kampung baru Sri Puchong, Kampung Sri Langkas, Sri Andalas, Kampung Sri Aman. Sri Aman tu ada buaya tu, tak tahu dah beranak lagi buaya tu agaknya. Ada Kampung Tengah, ada Kampung Kenangan. Saya dulu di Kampung Kenangan. Akhir tahun 80-an ada satu kapal korek terbalik di sini. Tempat tu sekarang dipanggil Puchong Permai. Kau jangan act sangat Puchong Permai. Tempat kapal korek terbalik ya. Dek kerana pembangunan, Lebuh Raya Damansara Puchong menghapus segalanya. Hapus semua. Kita nak marah. Mana pergi nostalgia kita? Kalau ikut LDP lah, saya ingat berapa kali menyumpah nak sampai sini. Dia punya jam tuan-tuan begitu luar biasa sekali. Apa sebab? Ini harga pembangunan. LDP ni bukan nak marah ke LDP, marah pula LDP merajuk dekat. Saya dulu sekolah di SRK Dharma Batu 6. Saya sekolah di Batu 6, duduk di Batu 13. Ayah saya pagi-pagi hantar saya ke Batu 12. Kemudian kami akan naik bas KL Kelang sampai Batu 6. Batu 12 ni pun sekarang tak ada tanda dah. Kalau kepada orang muda, Batu 12 ni sekarang tepat dekat selekor besar LDP, dekat kilang traktor itu. Dah tak ada tanda lah. Kalau ada tanda pun tinggal saya ingat masjid saja yang masih ada lagi, dan quarters JKR kalau ada lagi. Kedai-kedai dah tak ada, dah ganti saya tengok dengan Bandar Puteri Puchong apa ke. Dulu situ ada bus stop, ada stesen minyak, ada workshop India nama Ravi, saya ingat lagi. Ada kedai mamak original. Mamak original bukan mamak sekarang main daripada India. Ini mamak betul, Malbari. Pintu kedai pakai papan susun 1, 2, 3, ada nombor lagi. Kemudian ada nasi lemak Sposin, kedai akid depan pejabat pos Batu 12 Sposin. Atas sikit ada kedai 9 pintu setinggan kawasan India. Balai Polis pun saya ingat dah pindah dah pergi ke Bandar Puchong Jaya. Dah tak ada Balai Polis Batu 12. Sekarang ni memang saya nampak tadi lalu nampak ada masjid dengan rumah JKR saja. Yang lain dah tak ada lagi. Bila pergi sekolah daripada Batu 12 ke Batu 6, pemandangan cantik. Pagi-pagi suka lalu kawasan Getah. Jalan kona-kona. Lalu estate Getah. Ada gereja kecil, ada lombong, sekarang semua dah jadi IOI lah. IOI itu asalnya dulu bekas lombong. Setia Walk asalnya kandang lembu. Giant dulu kebun sawit. Tesco tu asalnya tapak gereja kecil, chapel. Saya masih ingat lagi. Bas lalu Bukit Kucai, Taman Tenaga, Kinara, bukan Kinrara, Kinara. Dulu ada hospital tentera. Saya ingat dah tak ada dah. Dah padang jarak, padang Tekukur. Ada Taman Pak Siong, Taman Tenaga, legend lah. Ini orang lama. Kalau engkau duduk mana? Taman Tenaga. Kami tak kacau lah. Orang lama. Dia orang lama sini. Kau duduk mana? Puchong Perdana. Baru ni Taman Tenaga punya orang. Dulu sebelum ada IOI, kami orang Puchong tak ada tempat nak pergi. Kita hanya pergi Johan OUG, Jalan Kelang Lama. Itu yang ada pun. Ataupun nasib baik tahun 88 Subang Perit baru buka. Adalah sikit action. Tapi macam usaha masuk kampung lah. Kita daripada orang Puchong pergi Subang Perit. Orang Subang Perit pun kenal orang Puchong. Datang dia kata lain macam jalan ni. Atas pada kita ni Batu 14. Mak saya pengetua sekolah menengah Batu 14.
Kemudian atas tu batu 16. Batu 16 ni sekarang dah jadi bandar Bukit Puchong 1 dan bandar Puchong Utama. Kemudian ada batu 17. Ada lombong air hitam yang merupakan lombong terbesar dulu di Puchong. Dia ada quarters air hitam Tin Puchong. Dulu memang tempat jin bertendang betul. Tak ada orang nak pergi. Kalau bunuh orang, bunuh buang situ, tak ada orang tahu. Tapi sekarang dah jadi Putra Perdana, Danau Putra, Aman Putra, Nusa Putra. Ada lagi batu 18. Dia batu ni kiraan daripada mana? Sampai Old Klang Road, Jalan Klang Lama. Kiraan dia sampai masuk KL lah, seolah-olah begitu. Batu 18 sekarang dah jadi Kampung Pulau Meranti dan kawasan-kawasan perumahan baru, Kipak Puchong, Taman Meranti Indah, Desa Ria Kondominium. Saya kalau cerita pasal Puchong 3 hari tak habis. Macam-macam cerita tuan-tuan. Kan hilang ceramah madani kita kan. Puchong ni indah. Kalau boleh balik semula ke zaman 70-an 80-an, saya ingat boleh mengalirkan air mata lah. Kita rindu kepada momen itu. Bau-bau dia, suka bau estate, bau getah, bau lembu, suka. Seronok dah. Hilang lah benda tu, dah hilang dek kerana pembangunan. Sebab itu memandangkan isu perbandaran ini, dia benda yang kompleks. Justru kita merancang bandar pun perlu pada pendekatan baru sekarang. Dah tak boleh asal ada kawasan buat bangunan, asal buat rumah, tidak. Maka lahirlah pelbagai bentuk konsep baru. Contohnya konsep bandar pintar ataupun pembangunan berorientasikan transit atau TOD, Transit Oriented Development, ataupun ada konsep bandaraya rendah karbon, low carbon cities, ataupun bandaraya tahan risiko, disaster resilient cities. Ada kejiranan hijau, ada bandar selamat, bandar padat dan macam-macam lagi. Sebab itu kita dah tak boleh bina bandar sehingga menghilangkan segala kenangan dan keindahan. Kerinduan kita kepada nostalgia kampung jangan dihilangkan dek kerana pembangunan itu. Malam ni kita nak menengok macam mana Nabi SAW merancang dan membangunkan kota Madinah. Moga-moga menjadi panduan pada kita bersamalah. Pertama, Nabi membahagikan Madinah kepada beberapa khitah. Khitah ni dipanggil kejiranan. Setiap khitah mesti dibina masjid ataupun musalla. Jarak lebih kurang dalam 200 meter daripada setiap khitah buat satu masjid. Dan di zaman Nabi dulu ada 9 masjid sekitar Madinah. Selain daripada Masjid Nabawi, ada masjid khitah yang lain. Setiap khitah ini pula ada kawasan perkuburan dia sendiri. Jadi kita dalam merancang perbandaran jangan hanya memikirkan hidup saja. Salah satu yang jarang dipikirkan adalah kematian. Maka kawasan kubur perlu dijadikan sebagai sebahagian daripada perancangan kita. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Nabi pindahkan pasar di Al-Zubair. Al-Zubair ni 150 meter daripada Masjid Nabawi. Pindah ke kawasan dipanggil Thaniyatul Wada' di sebelah utara kawasan Al-Manakhah. Pindah kawasan pasar. Kenapa Nabi pindahkan kawasan pasar? Supaya dapat capai kepada customer yang lebih ramai. Ketika itu Nabi telah mengarahkan, la tatahajjaru, jangan bina dinding, biarkan pasar Madinah ini open air. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Madinah, dekat dia panggil, orang Melayu panggil kabut sil lah, pasar karat lah, macam-macam pasar malam. Memang dia adalah pasar yang tak boleh bertutup. Sebab Nabi arahkan la tatahajjaru. Namun zaman Khalifah Hisham bin Malik, Khalifah dinasti Umayyah ke-10, barulah dia bina bangunan di tapak itu siap ada dinding. Tapi sekarang ni dah buka balik. Dia buat secara terbuka. Maknanya Nabi dah lama buat sistem pasar malam. Dah lama dia buat. Yang ketiga, reka bentuk kediaman mesti memelihara hak dan privasi orang lain. Contohnya, Nabi marah kalau kita buat satu rumah yang menghalang angin masuk ke rumah orang. Fala tahjubur rih. Jangan kau halang angin masuk ke rumah orang. Sebab itu kita di pihak berkuasa tempatan ada peraturan.
nak muat tambahan rumah 10 kaki, berapa kaki dia ada peraturan dia. Supaya kita tak renovate rumah kita sampai angin tak boleh masuk ke rumah orang. Semua mesti ada undang-undang ikut peraturan. Dan itu bukan peraturan duniawi, peraturan Nabi aja. Fatah jubur rih. Jangan kau buat binaan yang menghalang angin masuk rumah orang. Illa biiznih. Kecuali kamu minta izin dia. Nah, ini panjanglah pula nanti huraiannya. Yang keempat, Nabi memastikan di Madinah ketika itu infrastruktur, utility, perkara asas kemudahan mesti disiapkan. Maka antara yang Nabi siapkan adalah bekalan air bersih. Itu sebab Nabi dalam satu hadis pernah sebut, may yashtari bi'ra rumata fayakunu dalwuhu fiha ma'adila'il muslimina bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa-siapa yang boleh beli telaga Raumah, maka setiap kali air itu diambil, selama itulah dia dapat pahala sampai bila-bila. Ini hadis riwayat Tirmizi dan juga Al-Baihaqi. Akhirnya telaga itu berjaya dibeli. Oleh siapa? Oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lepas dia dapat telaga itu beli daripada Yahudi, maka dia pun sedekahkanlah kepada kegunaan orang Islam. Itu yang keempat. Yang kelima, bandar yang Nabi bangunkan, Nabi buat insentif untuk melakukan penanaman pokok secara besar-besaran. Sekali lagi, bandar mesti tanam pokok. Hari ini tuan-tuan, kita tanah terbiar banyak. Sebab itu Nabi memberikan suatu tawaran, siapa yang usahakan tanah terbiar, orang tu akan dianugerahkan tanah. Selama mana itu bukan hutan simpan ke tanah kerajaan, bukan hutan simpan, tak boleh diusahakan. Man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laisa li'irki zalimin haqqun. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, menanam pokok, maka dialah pemilik kepada tanah itu. Maka terkenallah dalam fiqh dipanggil bab ihyaul mawat, iaitu bab membuka tanah mati dan hukum bercucuk tanam padanya. Jadi kita mesti tanam banyak pokok. Nabi sangat suka kepada pokok. Tengoklah Madinah, kan beza dengan Mekah. Mekah mana ada pokok, payah cari pokok. Madinah masuk sempadan dia dah penuh pokok. Apa nama? Kurma. Kurma ni ialah pokok cantik macam kelapa sawit, rendang, teduh. Nabi suka. Pernah sekali Nabi masuk ke kebun milik Ummu Mubashir. Maka Nabi pun tanya, ni siapa tanam pokok kurma ni, cantik-cantik ini? Jawab Ummu Mubashir, kita orang ya Rasul, gotong royong orang Islam tanam. Maka kata Nabi, la yaghrisu muslimuna gharsan wala yazra'u zara'an fayakulu minhu insanun wala dabatun wala syai'un ila kana lahu sadaqah. Siapa-siapa tanam pokok dan dapat orang mengambil manfaat daripadanya, bukan sekadar orang, termasuklah burung, binatang dan macam-macam, maka selama mana orang tu kenyang adalah sedekah bagi orang itu. Jadi kita tanam pokok banyak-banyak, kita niatkan sedekah sajalah. Tanam banyak pokok. Jadi ini pertama, Nabi membangunkan Madinah Al-Munawwarah dengan memastikan infrastruktur, dan yang kedua Nabi memastikan kelestariannya. Pokok mesti ditanam. Hari ini tuan-tuan, kita kalau nak melestarikan bandaraya kita, Bandaraya Subang Jaya ini memerlukan kepada komitmen semua pihak. Dalam konteks kita nak menjadi bandaraya lestari, melestarikan alam dan lingkungan, sikap sangat memainkan peranan. Sikap. Ada pernah berlaku dulu, kawasan dekat Hulu Selangor, semua kena seal dengan pihak berkuasa tempatan. Laluan dekat Temple Park pun pihak pengurusan terpaksa buat sekatan, tak bagi pengunjung masuk berkelah lagi. Apa sebab? Masa tu baru lepas PKP, orang ketagih nak berkelah apa semua ya. Jadi dia serbu ramai-ramai. Bila dia orang balik, penuh polistrin, sampah, plastik tapau, macam-macam. Bayangkan kalau macam ni sikap, nak dapat bandaraya first class, mimpi. Sikap sangat mustahak. Tanpa perubahan sikap, bandaraya kita takkan jadi lestari. Kalau kita pergi ke sungai Rhineland di Germany,
Sungai Rhineland ini, macam mana sungai ni masih lagi bersih walaupun Jerman ni negara industri. Jerman ni tuan-tuan negara industri, tetapi sungai dia sangat bersih. Sungai-sungai di Eropah, Australia, New Zealand, semuanya bersih dan juga terjaga. Bandingkanlah Sungai Kelang kita ni, tapi dah lawa dah Sungai Kelang. Dulu orang pun ada Sungai Kelang, tuan-tuan. Campak dia orang mati agaknya meninggal. Campak lembu jatuh macam-macam ada. Bersih dah sekarang. Kalau di Eropah, Sungai Danube ni second longest river in Europe. Sungai kedua terpanjang di Eropah. Sungai ni melalui 23 bandar dan 10 negara. Dia lalu Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova dan Ukraine. Berapa negara? Tetapi tetap bersih. Tanpa ada sampah sarap pun terapung. Kalau setakat lalu dekat daerah kita Petaling ni saja tak pelik. Tak pelik. Ini lalu berpuluh negara orang tetap saja bersih. Maka apa yang membezakan orang Eropah dengan orang kita? Pelajaran, pendidikan, sikap, perangai, education, pelajaran civic. Daripada zaman sekolah lagi, mereka dah ajar tentang alam sekitar, ajar kebersihan, pentingnya menjaga alam sekitar. Bagi kita orang Islam, tak payah subjek civic pun, kita tetap adalah umat yang disuruh jaga alam sekitar. Sebab kita ni khalifah di bumi Allah. Kita kena budayakan kita semula. Ni saya nak kempen pada malam ini. Kita kena budayakan kita semula. MBSJ target nak kurangkan 50% sisa pejal. Kadar kita semula naik 70%. Dan benda ni tak akan dapat dilakukan melainkan kita kena kerjasama. Allah perintahkan kita makmurkan bumi ni, bukan hancurkan. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Dan aku jadikan kamu dari bumi, dan aku mengkehendakkan kamu memakmurkan bumi, maka minta ampunlah kepada aku. Ini sebahagian surah Hud ayat ke-61. Kampung Melayu di Indrapura, mekar indah si bunga rumput, kitar semula agenda negara, mengapa payah kita nak ikut. Saya nak kongsikan, kita di Malaysia, puratalah rakyat Malaysia, kita hasilkan 37,000 tan sampah sehari. Lebih kurang 13.5 juta tan setahun. Yang ini bersamaan sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang Airbus A380. Kalaulah di bandar, menurut kajian, dihasilkan 1.5 kilogram sampah sehari. Yang kalau tak dikutip, boleh penuhi setiap penjuru pada bangunan KLCC. Beratan sisa pepejal yang dihasilkan meliputi domestik, industri, sisa kebun. Ini saja mencecah hampir 500,000 tan setahun. MBSA Shah Alam uruskan 480 tan sehari. Johor Bahru MBBJ uruskan 1,800 tan sehari. MBSJ saya tak ada mencari, tak ada maklumat, puas cari. Dan sampah sekarang dah jadi masalah. Saya baca surat khabar baru-baru ni, Datuk Bandar ada menyebut tahun depan MBSJ belanja lebih kurang dalam 300 juta untuk nak realisasikan bandar pintar, bandar berdaya uni. Tapi dari jumlah itu MBSJ kena sediakan pembelanjaan 3 juta untuk cost of waste management tahun 2024. Untuk sampah saja 3 juta. Sebab sampah sekarang di mana-mana. Sampah sekarang kita dah tak boleh lari pada sampah. Terlalu banyak sampah. Tak campur sampah masyarakat lagi. Banyak betul sampah sekarang. Kita dah tak boleh lari dari sampah. Kerana sampah adalah sunnatullah. Sampah di mana-mana. Ni kita ada kertas lah, tuan-tuan baca selawat macam-macam.
kertas pada tuan-tuan itu bakal jadi sampah. Tisu yang tuan-tuan ambil jadi sampah. Tak tahulah kau ada yang bawa balik frame ke pula. Tak ada. Ada yang salin nota nampak tulis. Itu pun bakal jadi sampah. Simpan di mana? Balik letak sana letak sini, bibik tak tahu ambil buang ya, tak tahu. Botol air ni patut tak pakai dah botol ni, program masjid pakai botol kaca sana, tak apalah, tak apa, baru ya. Kita dah tak pakai dah botol plastik ni, alam sekitar kita pakai kaca saja. So penceramah belajar minum air pakai jak jelah, apa minum botol-botol. Ni nak buang di mana ni? Semua sampah. Peluh yang keluar, tuan-tuan peluh dengar ceramah. Peluh yang keluar tu sampah. Maka sampah ini benda yang sangat rumit. Justru solusinya bagaimana kita sederhanakan kerumitan itu. Bagaimana kita sederhanakan kerumitan itu? Sederhanakan jumlah sampah. Bagaimana nak sederhanakan jumlah sampah? Mudah saja agama ajar. Pertama, benterah sifat membazir. Jangan bazir. Tanpa pembaziran sampah tak ada. Dalam Al-Quran kalimat asrafa, maknanya membazir, ada 23 kalimat dalam 21 ayat. Dan Allah sangat benci kepada orang membazir, sehingga Allah mengumpamakan orang membazir ni adik-beradik setan. Innal mumazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara mara adik-beradik setan. Surah Al-Isra ayat 27. Orang berzina pun Tuhan tak panggil saudara setan. Orang tak sembahyang pun tak dipanggil adik-beradik setan. Tapi orang membazir itu adik-beradik setan. Mungkin abang, mungkin kakak, mungkin adik. Tak tahu mana satu. Tahun lepas pihak kerajaan belanja lebih daripada 2.2 bilion untuk tampung kos perkhidmatan pengurusan sisa pembejal dan pembersihan awam. Kalau kita boleh semula 22% saja daripada sampah, kita boleh jimat 88 juta setahun. Turun ke ladang memetik kacang, hendak dibuat masak lemak. Segala urusan kalau dirancang, sikap membazir pasti terelak. Mari belajar daripada Nabi. Banyak redup perkara redup. Redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup. Cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Nabi ni orang hidup tak ada sampah. Nabi hidupnya hampir tak ada sampah. Apa sebab? Dia suka recycle. Pernah Hisham bin Urwah radhiyallahu cerita, dia jumpa Aisyah. Dia tanya, ya Ummul Mukminin, makana Rasulullah ya'mal fi baitih. Nabi kalau kat rumah sambil-sambil dengan family dia buat apa? Kalau di masjid kami nampaklah dia mengajar apa semua. Kalau di rumah apa dia buat? Apa jawab Aisyah? Qalat kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu. Nabi kalau dia free masa lapang di rumah, dia suka jahit baju koyak dan menampal kasutnya yang koyak. Ini hadis dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, juga dalam Musnad Ahmad, ada Mufrad Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Ibn Hibban. Artinya Nabi dia ni sentiasa guna barang yang masih boleh dipakai. Macam kita kan kalau koyak kita buang, ataupun kasut kita patutnya boleh dibaiki, tapi sebab kita malas nak beli lagi yang baru. Jadi yang lama apa buat? Ada orang dia suka buat rumah dia macam museum, penuh dalam almari tu dengan kasut dia. Akhirnya tak pakai. Bila tak pakai, membazir. Bila membazir, saudara setan. Dia pun ambil kasut, dia buang. Bila dia buang, dia menyumbang pula kepada masalah alam sekitar. Jadi nak selamat, apa yang boleh diguna balik, guna balik. Saya tak pandai menjahit ustaz. Kasut tu sedekah ke orang. Jangan tunggu dah koyak baru nak bagi. Sekarang lah sedekah lagi bagus. Kehidupan Nabi memang menyumbang ke arah sifar sampah. Kita ambil contoh Nabi punya cara makan. Kana Rasulullah ya'kulu bi salasi asabi' wa yal'aku yadahu qabla an yamsahaha. Nabi ni kata sahabat, dia makan hanya 3 jari saja. 3 jari saja. Jari ibu tengah, jari tunjuk, jari tengah. 3 jari saja. Tuan-tuan jangan akan makan nasi 3 jari, buruk betul rupanya. Bila tanya ngapa 3 jari? Ikut sunnah. Nabi tak makan nasi. La ilaha illallah. Nabi makan buah.
Memang sesuai lah 3 jari. Tuan-tuan makan nasi gunalah semua. Buruk sangat guna 3 jari. Ceceh-ceceh. Dah jadi sampah pula dah. Nak makan 3 jari tu makan buah. Nabi makan buah. Mana tak adalah Nabi genggam segenggam. Nabi makan 3 jari saja. Dan kata sahabat, lepas Nabi makan 3 jari, wa yal'aqu yadahu qabla yamsahaha. Nabi lepas habis makan, dia akan cium jilat tangannya sebelum dia basuh tangan. Apa artinya? Nabi makan bersih. Kita makan kan penuh lauk ataupun penuh sisa, tulang macam-macam. Bila tanya kenapa banyak sangat sisa ni? Ni tinggal untuk jin. Jin apa? Tak ada jin-jin. Nabi makan licin. Sebab bila licin makan, tak ada pembaziran. Oh, tak boleh ustaz nak makan licin, saya ambil banyak. Siapa suruh ambil banyak? Sebab itu sahabat kata Nabi makan 3 jari. Nabi makan sikit. Nabi ni makan sikit. Beza dengan umatnya, sikit-sikit makan. Itu lain. Beza. Bila makannya sikit, maka sisanya pun sikit. Jadi ubahlah cara hidup kita, tuan-tuan. Ni kan lepas majlis ada makan kan? Makan lagi. Dah lah pakai polystyrene. Contoh. Pakai pula botol mineral desa. Nak letak di mana? Ni contoh, bukan marah. Makanlah. Tapi makan sikit. Tapi sebab dah banyak kita ambil, tamak, akhirnya tak habis. Buang. Tuan-tuan, kita di Malaysia, tiap-tiap hari menghasilkan 15,000 tan makanan dan sisa dapur. 15,000 tan ni boleh memenuhi 7,5 padang bola. Punyalah banyak sisa makanan saja. Dianggarkan sisa pepejal yang sisa makanan saja, rakyat Malaysia pada tahun depan ni boleh meningkat 36,000 tan sehari. Boleh meningkat. Kalau kita tak nasihatkan. Bayangkan di Kuala Lumpur saja, sehari 3,000 tan metrik sehari sisa makanan. Di Pulau Pinang, kajian Persatuan Pengguna, 355 tan metrik sehari makanan. Sebab Penang dia syurga makanan. Apa nasi kandar, pasembur, lasa Penang, cak kuih tiaw. Tu dia sur, nak rekan sur. Jadi makanan banyak. Daripada 3,000 tan sisa pepejal, 10% adalah makanan yang dibazirkan dan juga makanan yang dah expired. Dia pergi ke Tesco, dia beli 1 troli susu, macam-macam, teman-teman dapat bonus. Dapat bonus. Sampai rumah dia stok simpan. Dia tak makan pun. Akhirnya ada hari dia cek stok. Rupanya banyak dah expired. Buang gitu je. Itu adik-beradik setan betul tu. Memang adik-beradik setan. Tak boleh digunakan. Kajian yang pernah dibuat oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, atau sekarang dikenali sebagai Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation, SWCOP. Mereka kaji, kalau Ramadan, sisa makanan naik lagi 55%. Setiap hari di bulan Ramadan, tapak perubahan sampah di 8 buah negeri uruskan 15,000 tan sampah. Tak keheran, patutnya bulan Ramadan makin kurang sisa makanan. Tapi dah, Ramadan menokok 55%. Apa artinya? Mencekik lebih pada puasa lagi sebenarnya kita. Jadi ayo kita bantu banner bandaraya kita ini. Kita kena jaga alam sekitar. Saya menyuruh diri saya dan tuan-tuan, mari kita lakukan kita semula. Budaya kita semula, negara kita ni masih rendah, sekitar dalam 12.8%. Negara maju dah lebih 40% dah. Dan hampir 87% sisa pepejal dalam negara kita ini terpaksa dilupuskan di tapak pelupusan. Kita ikhtiar jangan sampai ke tapak pelupusan. Tuan-tuan, nak lupuskan sampah ni bukan senang. Tisu tandas, berapa lama baru lupus? 4 minggu baru lupus. Beg kertas 1 bulan. Surat khabar setengah bulan. Kertas cardboard 2 bulan. Sarung tangan kain 3 bulan. Papan plywood 3 tahun. Stokin bulu 5 tahun. Kotak minuman 5 tahun. Puntung rokok 12 tahun. Yang tuan-tuan jentik dekat dengan tingkap kereta tu, 12 tahun esok baru dia boleh dihancurkan.
Kasut yang tuan-tuan konon koyak terus buang tadi, berapa tahun baru dia hancur? 40 tahun baru hancur. Bekas tin 50 tahun. Kasut boot buat daripada getah 80 tahun. Bekas Tupperware buat daripada plastik 80 tahun baru hancur. Tin minuman aluminium 500 tahun baru hancur. Mana tuan-tuan tanam hari ni, lagi 500 tahun buka baru hancur. Botol plastik ni tu kita patut dah tak pakai dah. Botol plastik macam ni 450 tahun baru hancur. Baru hancur 450 tahun. Lampin pakai buang anak cucu kita. Habis pakai taruh kat tandas masjid, taruh kat tandas stesen minyak. Kesian betul. Pekerja tak tahu mana nak buat, tak ada recycle lah, buang je lah dalam tong sampah. 550 tahun baru hancur. Beg plastik 1000 tahun baru hancur. Lepas tu Selangor dah tak ada dah beg plastik. Saya kerap datang ke Selangor, Kuala Lumpur. Kalau Selangor, kalau pergi kedai tak ada lah. Memang tahu dalam baju lah barang. Macam ni lah. Mana kita tahu sini, macam Kuantan lagi Sabtu tak ada plastik. Sini everyday tak ada plastik. Ada masa boleh ke rasuah 20 sen. Tak ambil juga rasuah. Wah, jaga alam sekitar betul. Bagus betul lah. Kaca ni. Kalau main buang-buang, berapa lama baru hancur kalau tanam? 2 juta tahun. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tak membantu, maka selama itulah kita tak akan dapat kelestarian bandaraya yang kita sayangi ini. Hari ini tuan-tuan, negara kita mengalami kesan perubahan iklim, perubahan bencana alam, banjir. Saya lama duduk Puchong. Puchong mana pernah banjir sampai kena pindah? Tak pernah. Sekarang kalau banjir, la ilaha illallah, mainan lah pindah. Sekejapan dah banjir, dah pindah. Kejap dah pindah. Saya ingat maklumat yang Serin banjir tu pun lama-lama hancur juga kalau dah kerap sangat banjir. Dulu tidak begini. Apa sebab? Sebab kita mengalami perubahan. Semenanjung Malaysia mengalami kenaikan suhu antara 0.6 darjah hingga 0.9 darjah pada tahun 2030. Kita naik suhu antara 1.2 darjah hingga 1.6 darjah tahun 2050. Sekarang nak sejuk aircon 16, akan datang barangkali 10 baru sejuk. Kenapa semakin panas? Sebab alam sekitar. Sekiranya kita sayang tanah air, mari kita jagalah bandaraya kita ini. Ada banyak langkah yang boleh kita ambil, tapi saya ingat panjang pula uraiannya sekarang. Tuan-tuan pun gaya macam dah lapar sangat dah gaya ya. Jadi apa yang boleh kita bantu adalah jagalah keindahan bandaraya kita ini. InsyaAllah rakan-rakan kita di Majlis Bandaraya Subanjaya, dengan segala ilmu yang ada pada mereka, mereka akan bantu bangunkan bandaraya kita dengan kemahiran mereka. Tapi kita sebagai penduduk di sini, kita cintakan bandaraya kita ini. Yang bagi tuan-tuan di Puchong, kita cintakan Puchong ini. Sejarahnya ni, Puchong ni dah ratus tahun. Kampung bukan kampung baru. Ratusan tahun usianya. Jadi kita sayang kepada legacy kita di sini. Ayo kita jaga supaya Puchong boleh kekal lagi sebegini indah. Walaupun yalah keluar tol banyak sangat tol. Mungkin orang tu baru pindah. Kalau dia lama duduk sini, dia ada lorong tikus sebenarnya. Kita nak jaga kelestariannya untuk 100, 200, 300 tahun lagi. Saya kira itu sajalah tuan-tuan sembang-sembang malam ini. Kita ni pun ada acara-acara lain lagi selepas pada ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Majlis Bandaraya Subanjaya di atas sambutan hari ulang tahunnya yang ketiga. Dirgahayu Majlis Bandaraya Subanjaya. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini hendaknya diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wal nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah
innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, peliharakanlah negeri dan bandar kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, bantulah rakan-rakan kami di Majlis Bandaraya Subang Jaya dalam menjaga perbandaran dan bandaraya ini. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.